So hari ini kita akan teruskan bab yang kedua, integration. Okey, untuk integration ni ada banyak lah, sampai 5 subtopik. Bermula daripada basic integration, kemudian kita akan integrate juga untuk trigonometric function, technique of integration, kemudian definite integral. So yang terakhir adalah trapezoidal rule. Ini semua berkaitan dengan integration. Okey, kita lihat yang pertama. Okey, yang pertama kita lihat dulu basic rule of integration. Ini sama seperti yang di sekolah lah, sama. Sebelum tu kita lihat dulu istilah antiderivative dengan derivative, sebab sebenarnya dia ada kaitan dengan integration. Okey. Ni kalau kita ingat, kalau kita differentiate x squared, simbol derivative d over dx. Kalau katakan soalan tu bermula dengan y, maka simbol dia adalah dy dx. Kalau diberi y function. Jadi kalau tak diberi, maka kita akan gunakan d over dx, kemudian kita ambil dia punya function, kita differentiate. Itu dia panggil derivative. Dan sama juga untuk yang lain. Okey, kita lihat apa kaitan dengan antiderivative. Okey, sebenarnya kalau kita lihat kalau kita belajar integration sebelum ni, kalau kita lihat sebelah kanan ni, kalau kita differentiate x kuasa 2, dia mesti dapat sebelah kiri. Kan? Sebelah kanan tu kalau kita lihat, kita differentiate sebelah kanan, sebenarnya kita akan dapat nilai function dalam integration. Itu yang dipanggil antiderivative. Okay? Okey, kita lihat contoh. Kita nak show diberi function x cube plus x squared plus x. Kita nak tunjukkan adakah yang ini adalah antiderivative kepada yang ni. Maka cara yang paling mudah, cuba kita differentiate function yang diberi tambah x. So mestilah kita akan dapat 3x kuasa 2 tambah 2x tambah 1. Okay. So kalau kita nak show, kita ambil je lah. Maka kesimpulan dia x kuasa 3 tambah x kuasa 2 tambah x. Ini yang kita panggil sebagai antiderivative. Betul lah. Antiderivative. Maksud dia, sebelah kanan ni kalau kita buat integration, sebelah kanan tu kalau kita buat integration, dia mesti dapat yang kiri. Kiri tu hasil daripada integrate. So istilah untuk sebelah sini dia panggil antiderivative. Baik tak? Dan kalau kita belajar integration, kita lihat sebelah kanan, integrate sebelah kanan akan dapat yang kiri. Yang kiri itu yang kita panggil antiderivative. Boleh? Kemudian yang kedua, sama juga kalau kita differentiate yang diberi ni x plus x squared, kemudian ada kuasa 2 lagi. Ini kita gunakan power rule. Turunkan kuasa. Kuasa yang baru kurang 1. Kemudian differentiate in bracket 1 plus 2x. Jadi kalau kita expand, mesti dapat 2x tambah, nanti kamu expand ni, akhir sekali mesti dapat 2x tambah 6x kuasa 2 tambah 4x kuasa 3. Maksud dia, soalan seterusnya disuruh integrate 2x plus 6x squared plus 4x cube. Kita tak payah kira lagi dah. Terus kita akan samakan dengan sebelah kiri tu, x tambah x kuasa 2 kuasa 2. Tak? Tadi kita kena ingat macam soalan A kan.
kalau kita integrate sebelah kanan, mesti dapat kiri. Yang kiri itu dia panggil antiderivative. Yang kiri ni panggil antiderivative. Sama dengan ni. Sebenarnya kalau kita integrate sebelah kanan, yang sekarang yang kita buat ni, mesti samakan dengan kiri. Cuma bila integration, dia akan ada tambah C. Kemudian, kenapa ada tambah C? Kita lihat contoh. Okey, katakan saya ada, ini contoh yang pertama ya. Katakan saya ada X kuasa 2 tambah 3X tambah 5. Contoh, kalau kita differentiate, okey, katakan saya differentiate. Saya differentiate d over dx. Yang ni dia akan sama dengan berapa? Dia akan sama dengan 2x tambah 3 kan? Kemudian saya ambil lagi satu contoh. X kuasa 2 tambah 3x tambah 10. Contoh. Apa jawapan dia? 2x tambah 3. Maknanya kalau saya ubah lagi, d over dx, x kuasa 2 tambah 3x tolak 6 contoh. Apa jawapan dia? Yes. Maknanya kalau kita integrate 2x tambah 3, so kita akan dapat x kuasa 2 tambah 3x. Betul tak? Tapi kalau kita biar jawapan ni, adakah jawapan dia betul? Tak betul. Sebab yang kita sama tu adalah yang depan tu je. Itu pasal lah kena ada tambah C. Sebab soalan yang sama, tapi kemungkinan C tu yang belakang ni, kemungkinan dia akan berubah. Jadi C tu dia boleh berubah-ubah. Jadi kalau kita nak integrate, kalau tak ada limit atas bawah, jawapan dia mesti ada tambah C. Sebab kita tak pasti C tu berapa. Jangan terus letak ni tambah 3, tambah 2, tak boleh. Kena tak tambah C. Basic rule of integration. Saya ringkaskan. Sebenarnya kalau kita nak integrate, kita hanya fokuskan kepada X saja. Dan kita lihat simbol integration tu, dia macam S. S tu kita boleh ingat dia sebagai sum. Bila sum, maksudnya kuasa akan bertambah satu. So kita ingat ni, X kuasa akan bertambah satu bahagi dengan kuasa yang baru. Ataupun saya ambil nombor lah. Kan N ni seram pula kan. Katakan 3. So kuasa akan bertambah satu bahagi dengan kuasa yang baru. Itu kaedah integrate. Kuasa akan bertambah satu. Kalau lupa lihat simbol S tu. S tu maksud dia sum. Sum kuasa bertambah satu. Kemudian kuasa yang baru tu kita letak mesti di bawah. Itu kaedah dia. Kemudian kalau kita ada constant di depan, sebenarnya nombor kat depan ni dia tak terlibat dalam integration. Sama untuk differentiation, sama. Nombor yang ada tu kita abaikan, kita salin je. Yang kita integrate adalah X tu. So X kuasa 4 per 4 tambah C. Kemudian permudahkan. Okay. Kemudian yang ketiga, kalau kita integrate tetapi tak ada pun X, maka kalau differentiate dapat 0. Tapi kalau integrate, kita kekalkan 3 ni, sebab dia tak terlibat dalam integration, kita akan letak X. Tengoklah kalau integrate respect to S, maka letaklah 3S. Okay. Kalau kita nak, tak ada nombor pun, katakan saya nak integrate respect to X, antara integration dengan differentiation gabung, terus hilang. Dia seolah macam integrate dengan differentiation akan hilang.
Jadi kalau kita perluaskan dz, kita akan dapat z tambah c. Dah, betul. Ini kesimpulan daripada berapa syarat tadi? Ada 5 kan? Okey. Fahamkan yang 1, 2, 3, 4 ni je. Okey. Kita teruskan lagi. So macam ni lah. Ni selamba lah kan. Okey, ini apa jawapan ni? X kuasa 5 bahagi dengan 5. Betul tak jawapan ni? Salah, mesti ada tambah C. Kenapa kena tambah C? Rujuk balik yang tadi. Okey. Yang ini pula apa jawapan? Kuasa akan bertambah 1. Guna kalkulator. 1/3 tambah 1. 4/3. Bahagi kuasa yang baru. Saya lebih suka 4/3 ni letak je sebelah. Tambah C. Terus jawapan. Patutnya ada 3 tingkat. Tingkat paling bawah tu bawa naik ke atas. Ini pun selamba lah ni. Ini 2 ni tak terlibat. So 2. Kuasa akan bertambah 1. Apa jawapan dia? 1/2. Kemudian saya perkan dengan 1/2. Ada 2 lagi. Tambah C dah. Jadi kalau kita permudahkan, jawapan dia adalah 4x kuasa setengah tambah C. Betul 4? 1/2. 4 lah. Kemudian untuk soalan D. Okey, kalau kita jumpa soalan D ni, kita mesti tukar dulu soalan D ni. Dia mesti dalam bentuk X kuasa berapa? Dia sama macam differentiation, sama. X kuasa -7. Lepas tu barulah kita integrate. Ingat nombor dia tak terlibat, salin. Kuasa akan bertambah 1. Berapa? -6 bahagi dengan kuasa yang baru. Okey, ini kalau kamu buat ni, ini baru K1, kaedah. Dan jawapan akhir dia adalah permudahkan 1/2x kuasa 6. Ni kalau kamu jawab ni 2 markah. Yang tadi dia punya kaedah. Jawapan 2 markah. Boleh? Senang kan? Malaysia boleh, mesti boleh. Okey, kalau kita ada banyak sebutan kan? Banyak sebutan. Kita fokuskan kepada setiap sebutan. Tapi step yang pertama ubah mesti dalam bentuk indeks, dalam bentuk kuasa. So kuasa -2. Ini step yang pertama. Kemudian kita guna konsep tadi. Kuasa akan bertambah 1 bahagi dengan kuasa yang baru. Kuasa akan bertambah 1 berapa? -3. Kau yang betul. Bawa tenang. Ini nombor ringan-ringan je ni. Kemudian yang tak nampak ni kuasa 1. So dia akan jadi kuasa 2/2. Pastikan mesti ada tambah C. Ini semua ni adalah kaedah. So jawapan dia permudahkan. Ni boleh turunkan ke bawah. Dah selesai. Kan senang tu. Sebelah tangan dia. Tulis sebelah tangan kan? Kemudian yang ini pun sama. Tukar dalam bentuk indeks 1/2. Yang ini 2x kuasa berapa ni? Negatif. Betul. Yang tak nampak ni 1. So 1/3. 1/3.
Kita baca dalam dulu. 1/3 tambah 2 respect to X. Cuma saya nak pesan ni, simbol integration dia mesti datang sekali dengan ni. Dia mesti ada S, mesti ada dx belakang dia. Jadi jangan tulis macam ni. Siapa yang tulis ni salah. Dia yang betul dia adalah, dia mesti ada di belakang ni. Dia kena datang sekali ni. Dari segi penulisan. Kalau tak ada dx belakang tu, kita tak boleh integrate. Okey, tu penulisan. Kuasa akan bertambah 1. Berapa? Okey, pakai jari. Jari kaki pun boleh. Berapa? 3/2. 3/2 tambah dengan tambah 1 daripada kuasa. Sudah. Apa? Negatif positif. 2/3 tambah 2x tambah c. Permudahkanlah. Ini dapat 6 tambah 3. 2/3 tambah 2x tambah c. Selesai. Ini pun sama. Kalau ada square root, jangan biarkan. Tukar. Tambah kuasa negatif 2 tambah 2 respect to x. Kemudian baru kita integrate. Kuasa akan bertambah 1. Tambah 1 berapa? 3/2. 3/2. Settle. Ni 3 kuasa 3/3 per negatif 1 tambah 2x. Dah selesai. Permudah kan? 4. Yang ini x kuasa 3, ini positif 1/x tambah 2x tambah c. Macam tu lah. Ini kuasa berapa ni? Ini kuasa 3 betul lah. Ini kuasa 3 terlebih semangat dah pula. Okey, buat tenang sekali. Maka kita akan dapat ini kuasa 4/4. Jadi ini dapat 3/4 x kuasa 4. Kemudian yang ini mesti dapat negatif. So kita akan dapat 4x kuasa 3/2 tolak 3/4 x kuasa 4 tolak 1/x tambah 2x tambah c. Okey, untuk yang D pula, kalau kita jumpa yang macam ni, kita kena pisahkan satu persatu. Maka kita akan ambil 3x kuasa 2 per x kuasa setengah tolak 2x per x kuasa setengah tambah 1 per x kuasa setengah. Setiap sebutan tu perkan dengan square root of x. Kemudian permudahkan, gunakan properties of index. Kalau bahagi tolak, 2 tolak setengah, 1 setengah, 1 tolak setengah, setengah. Kemudian barulah kita integrate 3/2 tambah 1 5/2 5/2 setengah tambah 1 3/2 tambah 1 setengah 1/2. Kemudian jangan lupa ada tambah c. Ni 6/5 x kuasa 5/2. Yang ni tolak 4/3 x kuasa 3/2 tambah 2 x kuasa setengah tambah c. Yang x kuasa setengah ni nak tukar kepada square root pun boleh.
Okey, kalau kita jumpa soalan yang macam ni, yang ada kurungan, kalau rajin, kamu expand lah. Kalau rajin. Kalau malas, tak payah. Okay. Maknanya kita integrate terus. Kita bayangkan macam kalau kita integrate X kuasa 2, apa kita dapat? 2X. Hebatnya. Kau yang betul. Kita integrate, kuasa akan bertambah 1 bahagi dengan kuasa yang baru belajar tadi. Oh ya, betul. Jadi yang pertama, kita bayangkan kurungan tu adalah X besar. Jadi saya akan ambil X besar ni, kuasa 3 bahagi dengan kuasa yang baru. Kan kita bayangkan X besar ni. Jadi kurungan tu X kuasa 2 tadi akan jadi X kuasa 3 per 3. Tetapi soalan ni dia bukan X kuasa 2, dia dalam kurungan. Jadi yang ni saya salin. Kemudian kita differentiate dalam kurungan. Walaupun soalan tu tanya integration, tapi kaedah dia kita akan differentiate in bracket ni. Kita akan dapat 2 kan. Tapi benda baru yang kita dapat tu, dia mesti letak di bawah. Maka itulah jawapan dia. Jadi tak payahlah kita expand. Kuasa 3 per 6 tambah C. Kaedah ni dia ada syarat sebenarnya. Dia ada syarat. Dalam kurungan tu jangan ada degree lebih daripada 1. Syarat dia dalam kurungan ni dia mesti degree 1. Degree 1. Degree 1. Kalau katakan degree 2, dah tak boleh guna lagi peraturan ni. Jadi tak semualah kurungan kita boleh integrate terus. Syarat dia dalam kurungan tu mesti degree 1. So yang ni pun tak payah expand. Terus kita akan ambil kurungan kuasa berapa? Kuasa 4 bahagi kuasa yang baru. Differentiate in bracket. 7. Selesai. So yang ni isi balik. Kuasa 4 per 28 tambah C. Ini pun sama. Kita tukar dalam bentuk kuasa. Kuasa setengah. So ni sama. Nombor tak terlibat dalam integration. Kuasa akan bertambah 1. Ni sama tadi 3 per 2. Kemudian divide by 3 per 2. Boleh tak? Kuasa yang baru 3 per 2. 2 tu bawa naik atas. Kemudian tak habis lagi. Kita tutupkan dengan differentiate in bracket. Tak nampak? Differentiate in bracket. So dapat negatif 5. Jangan lupa tambah C. So permudahkan. Negatif 8 per 15. 2 tolak 5x kuasa 3 per 2 tambah C. So kita akan ambil integration. Yang ni kena bawa naik ke atas. 1 kuasa negatif 3. Kemudian square root tukar dalam bentuk kuasa setengah. Tu step yang pertama. Kena bawa naik ke atas. Selepas tu integrate lah. 3 ni tak terlibat. Kuasa akan tambah 1. Berapa? Negatif 2. Bahagi dengan kuasa yang baru. Differentiate in bracket. 2. Habis. Tambah dengan kuasa akan bertambah 1. 3 per 2. 3 per 2. Tak habis lagi. Differentiate in bracket. Negatif 2. Jangan lupa mesti ada tambah C. So negatif 3 per 4. Kalau nak turunkan kurungan pun boleh. Nak biar pun boleh. Sama je.
Yang ini dapat negatif 1/3. Ataupun saya boleh buat 1 tolak 2x 3/2/3 tambah C. Dah selesai. Okey, seterusnya kita lihat bagaimana kita nak integrate eksponen. Integrate eksponen. Ni kamu boleh baca apa aturan ni. Okey, saya ringkaskan. Saya bagi contoh terus. Kalau katakan yang pertama, saya nak integrate eksponen kuasa 4x. Eksponen kuasa 4x. Jadi kalau kita integrate, yang pertama salin soalan. Sama macam differentiation. Salin je soalan. Kemudian kita akan differentiate kuasa. Differentiate kuasa dapat 4. Setiap benda baru dalam integration kena letak di bawah. Maka itulah jawapan dia. Kan senang. Boleh tak? Ini kalau dia punya base dia E. Katakan base dia nombor lah. Kalau base dia nombor, sama je, salin soalan. Differentiate kuasa dapat apa? 4. Tapi dia benda baru, letak 4. Tapi disebabkan base kita bukan E, so kena ada tambahan ln base tambah C. Okey tak? Dia sama macam differentiation. Cuma kalau integrate, salin soalan, setiap benda baru tu letak di bawah. Kemudian yang ketiga, nota yang ketiga ni, integrate 1/x tolak 1 lah contoh, ataupun x tolak 2 lah. Jadi kalau kita jumpa soalan 1/, yang di bawah ni dia kuasa 1, dia mesti untuk kuasa 1 je. Kalau kuasa 1, maka nanti bila integrate je mesti dapat ln. Ln semua yang di dalam, x tolak 2 tambah C. Dia punya syarat dia, yang di bawah tu mesti semua kuasa 1. Dia punya syarat dia. Syarat dia semua kena kuasa 1. Syarat dia yang pertama. Kalau kuasa 2 tak boleh dapat ln. Kalau kuasa 3 pun tak boleh. Dia mesti kurungan kuasa 1. Kemudian dalam kurungan pula, untuk syarat yang kedua, dalam kurungan dia mesti degree 1. Dalam kurungan. Itu dia punya syarat dia. Maksudnya ada dua syarat. Yang pertama, kurungan yang di bawah tu mesti kuasa 1. Kemudian syarat yang kedua, dalam kurungan tu mesti degree 1. Ingat, ada dua peraturan. Jadi yang pertama, lihat dia punya kuasa. Yang pertama, lihat dia segi kuasa, mesti kuasa 1. Ini syarat pertama. Syarat yang kedua, dalam kurungan tu degree dia mesti 1. Kalau katakan saya ada x kuasa 3 tolak 2, kurungan dah okey dah, kuasa 1. Dia tak akan dapat ln. Dia tak akan dapat ln. Sebab nak dapatkan ln, dia mesti ada dua syarat. Kurungan kuasa 1. Kemudian yang kedua, dalam kurungan tu mesti degree 1. So yang pertama, apa jawapan dia? Apa jawapan? Salin soalan per 2. Selesai. Baru nak semangat dah dapat jawapan. Tak sampai 1 minit. Salin soalan per dengan apa? 4. Dah selesai. Seronok pula sekali. Integrate 4 eksponen 5 tolak 3x dx. 4 ni tak terlibat. Salin soalan per berapa? Negatif 3. Dah tak sampai 1 minit.
Okey, sekarang dia punya contoh dia. Base dia adalah bukan E. Dia sama je ni. Salin soalan per dengan berapa? Negatif 1 lagi ln 3 tambah C. Dah selesai. Untuk soalan E pula, kalau yang macam ni, ni jangan sibuk pula. Ini macam darab ni. Jadi kita guna product rule. Okay? Dalam integration dia tak ada product rule, dia tak ada quotient rule. So apa yang kita buat, kita expand je. So kita expand E kuasa 3x. Boleh tak? X bila darab tambah x tambah 2x 3x. Tambah dengan eksponen, tolak 2x tambah 2x. 0 lah. Nampak tak? Ni kalau tak faham ni, dia sama dengan 1, sama je. Barulah kita integrate. Integrate 1 dah berapa? 0. Dia mesti dapat x tambah C. Soalan sebenarnya canggih, jawapan simple je. Soalan F, yang ini kita akan pecah satu persatu. Tambah, kalau dah mahir buat terus. So yang ini apa jadi? Permudahkan. Kalau bagi tolak. Tolak x, tolak x lagi. Negatif 2x. Yang ni 2x tolak x. X. Kemudian integrate dah. Salin soalan, bahagi dengan yang baru. Salin soalan, perkan dengan 1 tambah C. Ini lebih mudah. Kita keluarkan nombor ni 1/2 darab dengan 1/x. Maka nombor ni kita keluarkan lah. Integrate 1/x. So ingat ada, dapat ln. Dari segi kaedah penulisan yang betulnya, ln dalam dia kena buat istilah value, penulisan asal dia lah. Tapi kalau nak tulis ln in bracket yang biasa, boleh juga. Tapi kita kena ingat lah, ln negatif tak ada. Kalau kita buat simbol ni, memang kita akan faham lah, sentiasa positif. Jadi pilihlah kamu nak guna istilah value ke ataupun kurungan biasa. Okay? Penulisan asalnya adalah istilah value. Kemudian untuk yang B pula, yang ni tak boleh lah keluar 1/3. Okay? So terus kita akan dapat ln 3x tambah 1. Tapi kena hati-hati. Cuba kita differentiate in bracket ni dapat apa? 3. Setiap benda baru tak di bawah. Dah selesai. Okay, seronok pula. Sila lagi. Soalan senang memang lah. 3/1 tolak 2x dx. 3 ni salin. So kita dapat apa? Ln in bracket 1 minus 2x divided by negative 2. Dah selesai. Jadi kita lihat penutup dia dalam kurungan tu kena differentiate. Walaupun kita tengah buat integration, kaedah je kita differentiate.